support kan, maka video dia akan naik lah kan, engagement di situ. Sebab video tu penting engagement. Engagement nanti Ustaz ajar apa tu engagement. Jadi dia tak support kan. Nombor 2, dia dah tak support video orang dalam grup tu. Tu tujuan grup, nama grup support. Tapi dia tak support video orang. Kemudian video dia pun dia tak hantar. Video dia tak hantar, dia tak buat video. Kan? Dia buat video pun dia tak hantar grup. Jadi macam mana orang nak support? Betul-betul. Jadi cara tu kita buat grup support. Jadi cara untuk mengetahui kau punya kena shadow ban ialah pertama saya ajar tadi, kau punya video tu kau buat dia tak lalu dekat TikTok orang lain. Ya, follower kau. Lain tak bagus. Biasalah. Jadi ni kita nak terangkan sedikit sebanyak tentang shadow ban. Shadow ban. Tak dapat lagi 30,000. Baru 12. Tolong bantu-bantu. Siapa dah masuk sana? Dah masuk tu bagi salam. Jangan tak bagi salam. Masuk terus. Duduk. Jangan lari. Lari kau tak dapat ilmu. Itu saja. 14K. Baru 14K. Kita nak 30K. Baru naik kotak. Sila duduk, jangan lari. Jadi shadow ban di TikTok, iaitu adalah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan platform TikTok untuk membatasi, menyembunyikan. Dia akan level video kita tu, dia akan sekat. Tu dia kata dibatasi. Atau dia akan sembunyikan kau punya video tu. Dia boleh buat. Kan kalau kita langgar peraturan dia, kita punya video tu dia tak hantar pada orang lain. Dia frozenkan, freezekan video tu. Sekarang ni yang terkini, kalau kita sekarang ni tentang isu, kalau kita ambil video orang lain masuk dalam TikTok kita, itu adalah satu kesalahan. Tak kisahlah video Palestin ke, video politik ke, kita masukkan, maka kau akan kena shadow ban. Shadow ban maksudnya sekarang ni dia tak beritahu. Dulu masa Ustaz baru-baru dia beritahu kesalahan kita kan. Sekarang dia tak beritahu. Maksudnya kau punya video tu nanti dia tak push kepada orang lain. Mana video kita tu, video kita tu kita saja yang boleh tengok. Dalam profil kita tu, biasa kalau video orang lain, kalau kita pergi profil dia, macam Ustaz punya profil, korang boleh tengok kan, semua video-video Ustaz kan, betul? Ni tak. Bila kau kena shadow ban, orang nak tengok kau punya profil, video-video tu semua tak ada. Faham ke bang? Video tu tak ada. Dia tak delete. Tapi video tu orang tak boleh tengok. Tak boleh, bila masuk kau punya profil, orang tak boleh tengok video-video kau. Yang boleh tengok kau saja, owner TikTok tu, profil kau punya profil tu kau seorang je boleh. Tu dia kata, ada Ustaz, saya punya video ada, memang ada. Tetapi orang, bila Ustaz cek dia punya TikTok, tengok video-video tu semua dah tak ada. Ustaz ingat dia dah delete. Dia kata saya tak delete. Tu dia kena shadow ban. Dia saja boleh tengok. Nombor 2, dia tak push kau punya video tu kepada platform lain. Faham? Itu kena shadow ban nama dia. Jadi berhati-hati. Jangan ambil video orang. Video Palestin ke, video tu dia kesalahan sebab dia melanggar hak cipta. Walaupun video tu orang bagi, contoh kalau kau agent kan, affiliate dropship, company kata bolehkah ambil aja video company, boleh pakai video tu. Walaupun syarikat tu benarkan kau ambil video dia, itu dulu boleh tapi sekarang tak boleh. Itu termasuk community guideline. Tak boleh ambil video orang walaupun owner video tu benarkan. Tak boleh. Itu melanggar community guideline.
Itu kau punya video tu fake. Kan? Tak asli. Tak asli. Jadi kau akan apa akibat dia? Satu masa nanti kau punya orang masuk kau punya profile, orang tak jumpa video. Ataupun video kau tu dia akan bekukan, dia tak hantar pada orang lain. Faham tak? Jadi maksudnya dia membatasi, dia stop, dia sekat, dan menyembunyikan video kau tadi. Dia tak keluarkan konten-konten kau punya konten tadi, video kau dia tak keluarkan. Abang ke faham? Secara tidak langsung tanpa memberitahu, nampak? Dia tak beritahu pun. Dia tak beritahu kita pun. Dulu dia beritahu. Sekarang dia tak beritahu. Dia buat je. Kau faham tak faham, lantak kau lah. Dulu awal-awal dulu beritahu. Macam Ustaz tu, dulu kena. Dulu kena juga. Ustaz ingat lagi satu kes. Ustaz buat live. Ustaz letak nombor telefon Ustaz tu dekat. Untuk jual tu kan. Ustaz letak nombor telefon. Dia beritahu. Salah. Lepas tu dia beritahu, anda punya live di apanya tak boleh buat selama beberapa hari, seminggu. Mula-mula langsung mula 8 jam. Lepas tu seminggu, 2 minggu. Ketiga, lepas tu tak ada lah. Dia buat tu. Dia tak beritahu kita pun. Dulu dia beritahu, sekarang dia tak beritahu. Dia beritahu pun kenapa? Kenapa lah? Okey. Dia tak memberitahu atau kepada korang, dia tak beritahu. Faham korang? Jadi bila korang kena shadow ban, bila korang kena dia panggil shadow ban. Macam saya kata tadi, dia ada ban permanent. Ban permanent tu maksud kau tak boleh buka akaun dah. Satu daripada dia ialah kalau kau buka akaun TikTok, video tak ada, nama tak ada, dia terus akan ban. Sebab dia kata fake. Terutama lagi kalau fake account. Gambar tak betul, gambar tu gambar hara ni, memang senang kena. Video tak buat, tu memang senang kena ban. Mana kena ban, mana kau tak boleh buka account tu. Berapa kanak Ustaz punya follower mengadu, menangis-nangis. Dah ada 50,000, 100,000 follower, tiba-tiba kena ban. Menangislah kau. Menangislah. Mau tak dapat follower dah 100,000 atau 5,000 kena ban? Silap air bulan, kau kena ban. Okay? Jadi bila korang kena shadow ban, kan, konten yang kita buat tu mungkin tidak akan muncul. Macam Ustaz kata tadi, dia tak akan muncul di kau punya follower TikTok beranda, kau punya follower, dia tak keluar. Kalau keluar tu, okey lah, kau punya TikTok tu dah kena ban. Tapi kalau tak keluar, mana kau punya TikTok kena shadow ban. Kan? Kalau kita buat video, tak ada komen, tak ada like, tak ada. Buat video ni hari, komen tak ada, like pun tak ada, kosong. Tu kena lah. Senang aja. Kosong macam kan. Lepas tu kita check kita punya kawan-kawan ke, yang follow kita, yang kita kenal, jiran-jiran ke, yang paling kenal laki kau ke, suami kau ke, isteri kau ke, anak-anak kau ada TikTok kan. Ayah punya video ada keluar tak hari ni? Ayah ada buat video, ada keluar tak kau punya TikTok? Dia kata ada. Okey lah tu. Kalau tak ada, kau buat tak ada, mana itu dah kena lah tu. Kan? Faham tak? Jadi ketika seorang kena shadow ban, konten yang dia buat tu mungkin tidak akan muncul di beranda kau punya follower. Faham tak? Selain kau itu konten kau punya video tadi tidak akan terlihat oleh pengguna lain dan hasil pencarian filter. Maksudnya orang nak cari video kau tu dekat, orang nak cari kau punya video tu walaupun bukan follower kau, dia tak jumpa. Contoh, kalau kita buat video, walaupun bukan follower kita, kadang-kadang dia tengok, kan? Kita tengok di kita punya video, betul? Macam mana dia nak tengok? Kau tengok, bila kau buat video,
Itu sebab Ustaz kata tadi, kalau bahagian like tu, kau tengok. Kita tekan. Like, yang orang like. Bukan orang komen. Orang komen tu, itu cerita lain. Orang kita buat video, ada orang like. Jadi kita tengok. Bila ada like tu, kita akan tengok ada orang bukan follower kita, follower baru, dia like. Dia belum follow kita. Tu maksudnya, kau punya video tu, orang yang bukan follower kau, ada orang tengok. Faham ke faham? Ada orang tengok. Tu mana kau punya tu okey. Tapi kalau kena shadow ban, bermakna orang tak boleh tengok kau punya, orang lain bukan follower kau tak boleh tengok kau punya video. Faham ke faham? Orang yang bukan follower kau lah. Jadi itu dia panggil shadow ban. Kita keluar lagi. Jadi shadow ban umumnya shadow tu bayang. Bukan ban lagi. Bau bayang ni dulu. Kalau ban, habis. Kalau kau punya TikTok kena ban, habis. Kalau live ni, kalau kau kena ban, live pun tak boleh buat. Macam Ustaz ni kan. Kalau kena ban, live pun tak boleh buat. Dia tak keluar button live tu. Dulu pernah lah. Tak keluar button live. Kan? Jadi kena hati-hati. Shadow ban maksudnya dia punya shadow bayang. Belum ban lagi. Bau bayang. Maksud shadow ban tu boleh lagi dimaafkan. Boleh lagi dimaafkan, tetapi risiko dia tu lah. Orang tak tengok kau punya video tak keluar di beranda kau punya follower. Dan TikTok akan frozenkan kau punya video. Kau saja boleh tengok. Tu dah teruk tu. Dia tak boleh tu. Tu dah teruk tu. Video kita saja tengok. Orang lain tak boleh tengok. Kan? Dalam beranda orang lain, follow orang lain, video pun tak keluar. Tetapi orang tengok profile kau, video pun tak ada. Dia dah sembunyikan. Jadi shadow ban maksudnya terjadi tanpa pemberitahuan pengguna tak tahu. Macam kau tak tahu. Dia tak boleh tahu. Hal tersebut kerana TikTok dia tidak secara rasmi, dia tak beritahu secara rasmi penyebab pengguna kena shadow ban. Dia tak beritahu. Dulu beritahu, sekarang dia tak beritahu. Tapi dia akan buat tindakan. Jadi berhati-hati. Jadi dia tak beritahu pengguna tentang kau tu kena shadow ban, dia tak beritahu. Tetapi efek dia tu lah. Efek tu kita tahu. Efek dia. Jadi TikTok dia tak beritahu. Jadi pengguna kena shadow ban. Jadi kalau dengan demikian, jadi kita yang buat TikTok ni boleh mengenali beberapa ciri apabila kita rasa lain macam aja akaun kita telah, kita rasa lah akaun aku ni dah rasa macam kena shadow ban ni. Itulah ciri-ciri. Yang pertama Ustaz kata tadi, iaitu dia banyak. Dia sebab pertama ialah video kita yang kita buat tu, kita post tu, macam Ustaz kata, dia tak terlihat di halaman utama pencarian FYP. For your page. Maksudnya dia tak keluar. Maksudkan ada di atas tu, kalau kat video kita ada lambang macam Q tu kan, kita boleh type contoh. Kalau kita nak cek nasi berani, kita type tu nasi berani, dia akan keluar semua video-video tentang nasi berani. Ataupun pernah type Ustaz Muhammad, kan, kau type Ustaz Muhammad, dia akan keluar Ustaz Muhammad di situ. Macam Ustaz nak cari Mimi, Ustaz akan type situ. Nak cari tentang apa saja boleh. Tapi kalau kau kena tu, maksudnya tak boleh, dia tak akan keluar. Itu pantang larang, itu dikatakan shadow ban. Ini kita cerita pasal shadow ban abang. Catat situ. Tajuk dia shadow ban. Bukan ban, shadow bau. Iaitu kau punya dekat FYP tu kita cari, tak jumpa. Tak jumpa.
Jadi video anda yang anda post tu dekat TikTok mungkin tidak boleh diaplikasi dan pesan seperti sedang ataupun sedang diproses pun tak ada. Nombor 2, jumlah like penonton atau video anda akan turun cenderata. Like tu kurang. Itu sebabnya like tu penting. Ini like kurang. Jadi kalau korang nampak benda ni, maknanya anda kena shadow ban. Anda terkena shadow ban. Kalau like kurang, tak banyak, tu kena shadow ban tu. Tak kisah siapa. Masalah dia tak beritahu. Tuan Azmi, apa khabar? Tuan Azmi. Dah berapa dah? Baru 12,000, tak sampai. Jadi durasi waktu shadow ban tu sini tak dicantumkan. Dia tak beritahu. Dulu dia beritahu 6 jam susah kata kan. 2 minggu dia beritahu anda kena shadow ban, melanggar, maka dia beritahu 2 minggu. Kita tahulah. Sekarang ni dia tak beritahu. Dia tak beritahu. Dia tak beritahu. Tapi kita boleh, berapa kereta pengguna mengalami shadow akan selama biasanya 2 minggu. Bahkan lebih. Jadi ini bergantung kepada penyebab akaun tu di shadow ban. Itu dia bergantung kepada apa kesalahan kita. Kalau kesalahan kita besar, maka lama lagi lah. Itu kesalahan besar bila kita langgar pantang larang, itu community guideline tu paling besar lah. Kalau kita langgar community guideline, nanti kita akan bicara apa tu pula community guideline. Itu yang besar. Yang besar-besar. Kan? Maka lama lah. Dia ada shadow ban, ada 2. Ada permanent ataupun sementara. Kena catat. Kalau sementara bermakna lepas tu okey lah. Kalau dalam kelas, ustaz akan ajar bagaimana kalau korang kena, untuk kita request supaya kita tu dilepas. Kadang-kadang kita tak buat salah, tapi dikena. Macam ustaz hari tu beritahu kan, video kita buat live di tempat awam, contoh tempat awam, maka tiba-tiba bagi TikTok bagi notification bahawa ada unsur-unsur smoking. Smoking masih kita buat, dia akan beritahu lah. Itu dia beritahu, dia bagi warning lah tu, mana kita dah melanggar. Tetapi masa ustaz buat live tu di UTC tempat makan, mana ada orang isap rokok, dah bertahun dah. Situ pun ada semut no smoking kan. Tempat-tempat awam di Malaysia ni memang orang tahu, hospital ke mana tak boleh, dilarang isap rokok, tapi dia boleh keluar sebab dia rasa kalau tempat awam tu mesti ada unsur-unsur benih. Itu sekali juga ustaz buat live di pasar kan, di pasar kena juga notification tu, kena dia kata ada unsur isap rokok. So tengok orang sebelah-sebelah dia tak ada isap rokok, tapi dia anggap dia pakai CCTV, tapi kita komplain lah. Kita komplain, kita tunjuk bukti, maka terlepas kita bahawa bukan salah kita. Apa yang dituduh tu tak betul. Dia boleh ada maaf lah. Sebab yang kontrol shadow ban ni itu yang dipanggil apa, orang, manusia, bukan robot. Terima kasih Mimi, terima kasih. Tu kita boleh tahu. Okey, dia ada yang benda yang shadow ban sementara dan shadow ban permanent. Shadow ban permanent ni yang payah, tak boleh. Kita tak boleh buat permohonan pun tak boleh, dia tak terima sebab dah melanggar. Kerana pengguna terlibat pelanggaran berulang-ulang dalam TikTok. Mana kalau kita buat benda tu berulang-ulang kan, kita kena buat lagi, akhirnya kena permanent. Tapi kalau kita kena, kemudian kita boleh kita request,
maka dilepaskan lah. Jadi dalam kelas Ustaz akan ajar bagaimana nak tengok ikon kita tu sihat tak sihat. Dia boleh tahu. Kita boleh cek. Kalau ikon kita sihat, macam Ustaz beritahu dalam grup, dia akan beritahu, congratulations, your TikTok icon mana sihat. Tanya dia kata, congratulations. Dia akan beritahu kau punya TikTok tu keadaan sihat. Kalau tak sihat, mana kalau banyak langkah, dia akan bagi mana akaun kau tu tak sihat sebab melanggar. Kalau sihat, dia akan bagi tanya congratulations. So keep follow the community guideline. Maksudnya, jadi kalau kita ulang-ulang kita kena. Okey, itu saja. Sebenarnya banyak. Nanti nanti kita akan bincang lagi tentang shadow ban. Tapi itu asal ya. Sebenarnya banyak. Tapi yang penting kau tahu tu apa tu shadow ban. Faham ke faham? Okey? Boleh? Faham ke faham? Semut. Boleh tapir. Okey, terima kasih. Masih stay tune. Stay tune. Siapa yang belajar dapatlah. Ustaz tak paksa. Kau datang belajar, kau dapat ilmu. Kalau kau malas belajar, tak kisahlah kau dah masuk guru ke tak masuk, tak ada pasal. Tapi kalau tak belajar, kau orang lah rugi. Kau orang rugi sebab kau buat TikTok di sana tapi tak ada ilmu. Tak nak belajar tak kata macam-macam alasan. Itu ciri-ciri orang tak nak berjaya. Ustaz akan ajar pada orang nak belajar. Walaupun kau tak nak belajar, Ustaz akan tetap buat konten. Sebab apa? Memang kerja kita untuk mengajar. Faham ke faham? Okey. Jadi sekarang ni dah dapat 30,000. Tak dapat kita tunggu. Sekarang ni siapa nak tanya boleh tanya soalan. Okey, Ustaz bagi masa untuk tanya soalan. Siapa nak tanya soalan boleh bertanya sekarang. Okey. Ada soalan?